himpunan besar sudah mula tercetus. Api kemarahan rakyat kian marak, seakan suka lagi untuk dipadam. Nama Zahra Khairina kini bukan lagi sekadar satu tragedi, tetapi sudah menjadi simbol kebangkitan orang ramai yang menuntut jawapan. Tak puas hati. Kamu orang Sabah? Orang Sabah. Okey, Kita nak tuntut keadilan saja. betul. Saja kita nak. Justice for! Justice for! Justice for! Takbir! Takbir! Justice for! Takbir! Kanina justice for Zahra Khairina. I may be from Singapore, but my blood and I'm parboiled when I see what happened to Zahra. Go school, supposed to learn, supposed to grow, supposed to dream. And now what happened? You think because she's young, because family not powerful, can sweep under carpet? Lampa! Justice don't see race, justice don't see border. Kalau FYP ini lewat di salah satu suspek, dia semua mau bilang berantem lu sama gue, demi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. My 13-year-old sister from Malaysia has just died. Bullying is haram. Wallahi, fear Allah, and now our sister is gone. Wallahi, fear Allah and His punishment. May Allah grant our sisters the highest ranks in Jannah. Say amin. Perhatian kini terarah kepada mereka yang sepatutnya menjadi benteng kebenaran. Institusi politik, pihak polis, pihak hospital dan pihak media. Jangan kacau kami, jangan usik sekolah kami. Jangan usik guru-guru kami yang sana ataupun yang sini sama. Apabila jawapan lambat diberikan, apabila penjelasan bercanggah, maka rakyat mulalah persoalkan, adakah wujud campur tangan politik? Adakah polis benar-benar menjalankan tugas dengan telus? Adakah pihak hospital melakukan tugas dengan SOP dan etika? Satu demi satu persoalan ini timbul. Di ruang maya, rakyat pun mulalah menulis. Kalau institusi tertinggi pun tidak mampu memberi jawapan, kepada siapa lagi harus kita percaya? Kita tangkap seorang guru Tan Sri Pertua, guru bahasa Inggeris yang buat konten TikTok bahawa adik Zahra ini dibunuh dengan cara dimasuk dalam washing machine. Dan bila kita soal siasat, kenapa mesti buat begitu? Saya nak buat konten saja, katanya. Bayangkan, seorang guru cerdik akal pun terperangkap dalam nafsu view sehingga membuat spekulasi tanpa unsur bukti dan berani pula tu tunjukkan muka. Baru-baru ni seorang doktor patologi palsu ditangkap juga kerana mengeluarkan spekulasi hasil bedah siasat dan kononnya berada dalam bilik bedah siasat. Nombor satu, budak ini direndam dengan seketika ataupun dua dibenam dengan seketika. Itu adalah yang kami telah siasatlah, yang kami telah lihat, tetapi bukan di dalam washing machine. Sejauh mana seorang manusia pergi mendapatkan views? Demi agenda apa? Promote diri, promote perniagaan atau personal branding? Kalau betul pun rakyat kurang percaya pada institusi kita sekarang, adakah ia menjadi sebab kita perlu percaya pada manusia konten ini? Siapa sangka tragedi di bangunan asrama sekolah boleh membuka tirai gelap. 5 remaja, semua di bawah umur, kini bakal didakwa atas tuduhan bulik. Namun, adakah ini kebenaran penuh di sebalik kematian Zahra Khairina? Kita bongkar kisah di sebalik tuduhan ini. Bayangkan, kita semua berada di dalam gelanggang mahkamah, mendengar dengan tegang Peguam Allahyarham Zahra mengeluarkan kenyataan, tarikh dan lokasi pertuduhan. Pada pagi Rabu 20 Ogos 2025, 5 remaja perempuan dihadapkan ke Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu. Semua hadir mengikut pertuduhan di bawah Seksyen 507C dalam kurungan 1 Kanun Keseksaan. Dibaca bersama Seksyen 34 atas dakwaan menggunakan perkataan mencela terhadap Zahra Khairina. Dan butiran kesalahan ini adalah pertuduhan berkisar kepada penggunaan komunikasi berupa ancaman, penghinaan atau kata-kata kesat antara jam 10 hingga 11 malam pada 15 Julai 2025 di blok asrama Rabiatul Adawiyah Dom A36 SMK Tun Dato' Mustafa, Papar, Sabah.
penonton sekalian, sekarang hero dah muncul. Kalau kita tengok dalam movie kan, ini pengenalan kepada satu sosok yang akan membantu merumitkan lagi kes ini. Dan kelihatan peguam iaitu Datuk Ram Singh, peguam yang seringkali terlibat dalam kes berprofil tinggi mewakili tertuduh yang pertama. Kita takkan tahu apa motif Datuk Seri Ram Singh masuk dan terlibat dalam kes ni. Tapi yang kita tahu, dia adalah seorang peguam kanan terkemuka di Sabah. Terkenal kerana sering mengambil alih kes-kes berprofil tinggi dan melibatkan isu sensitif. Adakah itu merupakan gerakan beliau disebabkan kes Zara ni agak sensitif? Dan lebih mengejutkan lagi, beliau menyatakan beliau mengambil suspek sebagai kes dengan pro bono. Bermaksud dia mengambil kes secara percuma. Pertuduhan telah dibacakan. Pengakuan tidak mengaku salah. Tidak mengaku salah. Itu kami boleh report. Boleh. Next mention tidak boleh dedahkan. Tidak boleh dedahkan. For next mention saya tak ingatlah bila dia tanya macam ni. Okey, sorry. 25 September. 25 September dia orang bebas jaminan. Ya, dengan jaminan. Berapa RM5,000 dengan 1,000 deposited seorang penjamin. Sebagai seorang rakyat yang nak keadilan untuk adik Zara kita, semua informasi ni seolah-olah buat kita menggigit bibir. Sinar kemenangan buat Allahyarham Zara agak samar. Dengan rakyat buat spekulasi laju ditangkap, tapi tidak untuk pelaku adik Zara. Dengan jawapan dan perangai menteri yang tak baca hati kita sehingga melaungkan selamat hari jadi PMX ketika dia merupakan highlight dan sepatutnya bersama kita berenang dalam kesedihan ini. Dengan muncul sosok yang handal, cuba pula bantu suspek, tapi bukan Allahyarham Zara, intan kita. Dengan ramai cuba menunggang ke atas pemergian Zara demi kesenangan, demi tontonan mereka. Siapa yang betul-betul peduli? Siapa yang betul-betul ada hingga ke hujung bab? Ada juga yang cuba tunggang demi politik, menggunakan pemergian adik kita demi kelebihan dalam kempen tak lama lagi. Bagaimanalah rupa kemerdekaan kita tak lama lagi. Tapi rasanya bukan itu kita soalkan. Tugas kita belum selesai. Desak tetap desak, biar sesak dan sesak, agar kita dapat menyembuh hati Ibu Zara yang sedang sebab. Kita lihat kes adik Zara. Dah viral, dah ada protes. Baru ada keberanian untuk tukar pengetua dan warden. Persoalan saya, kenapa lambat sangat? Kenapa perlu tunggu 2 ke 3 minggu baru nak ambil tindakan? Saya tanya lagi sekali. Dah viral, baru nak tukar polis penyiasat, baru nak buat postmortem. Bayangkan ibu bapa yang sedang melihat di luar sana, yang ingin menghantar anak mereka ke sekolah berasrama penuh dengan harapannya tinggi. SPP adalah tempat terbaik untuk saya membebaskan keluarga saya daripada belenggu kemiskinan. Mereka melihat, tetapi mereka akan ingat, mungkin anak saya dibuli. Kalau tak viral takkan ada tindakan. Puluhan ribu lagi kes buli di luar sana yang tak dapat liputan media yang luas. Bagaimana pula tentang mereka, nasib mereka? Selamat Hari Guru. Anak kancil pergi berguru, tidak terbisa kerja yang sia. Dari kecil diasuh guru agar dewasa menjadi manusia.